Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syafiq Iman bin Rosdi. Nombor matrik saya 08 DKA 21F 2078 dan saya daripada kelas DKA 4 ini. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Rodi bin Zafri. Nombor matrik 08 DKA 21F 2074. Hai, nama saya Muhammad Rifan bin Buhari. Nombor matrik saya 08 DKA 21F 2022. Saya mulakan pembentangan ini dengan pengenalannya dahulu. Pengenalannya ialah sebagaimana yang kita sedia maklum, kemudahan bekalan air amat mudah diperolehi secara terus untuk diguna pakai. Sistem perpaipan yang terkini memudahkan bekalan air disalurkan dengan mudah dan cepat. Namun, masih terdapat sebahagian komuniti yang berada jauh daripada sumber bekalan air paip ataupun mereka yang memerlukan bekalan air untuk melakukan kerja-kerja seperti penternakan ataupun peladangan misalnya. Kajian kami ini adalah untuk menghasilkan sebuah produk iaitu hydraulic pump tanpa menggunakan tenaga ataupun sumber elektrik. Di dalam kajian ini, kami telah memilih tasik di Jabatan Kejuruteraan Awam yang berada di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah sebagai tempat kajian dan menguji produk. Kami berharap agar kajian yang ingin dijalankan ini memberi alternatif dan manfaat kepada pengguna yang memerlukan bekalan air, khususnya bagi mereka yang melakukan aktiviti pertanian ataupun penternakan dengan menggunakan air semula jadi, sama ada di tasik ataupun telaga yang berdekatan sekitar mereka. Seterusnya, latar belakang kajian. Untuk latar belakang kajian ada 3, iaitu kaedah, kos dan tujuan. Untuk kaedah, kami menggunakan kaedah secara manual bagi produk yang kami hasilkan. Contohnya water pump. Contohnya water pump kami tidak menggunakan motor iaitu enjin ataupun elektrik. Pump kami menggunakan kaedah pressure in dan out. Pressure in dan out akan menyerap dan mengeluarkan air sesuai yang kami mahukan. Jadi dalam masa yang sama, ini akan menjimatkan kos, iaitu tidak menggunakan elektrik dan minyak sama sekali. Kerana water pump kami telah menggunakan kaedah manual dan produk kami adalah produk yang mampu milik kerana menggunakan bahan yang murah maupun barangan terpakai dan sesuai untuk semua golongan, terutamanya bagi petani dan penternak di kampung. Akhir sekali, tujuan kami adalah bagi membantu komuniti yang berada dalam masalah sumber bekalan air, terutama bagi pihak pertanian dan peternakan. Pihak pertanian dan peternakan adalah keutamaan kami dan dengan produk kami boleh digunakan untuk mengambil air tasik ataupun kolam dengan lebih mudah dan efektif. So, projek ini bertumpu kepada objektif utama yang bakal dijalankan. Antaranya adalah yang pertama adalah menghasilkan hydraulic pump tanpa elektrik. So, objektif pertama projek ini adalah untuk mengembangkan sebuah hydraulic pump yang dapat beroperasi tanpa menggunakan tenaga elektrik. So, kami akan mengkaji pelbagai teknologi seperti menggunakan tenaga hidrolik atau mekanikal yang inovatif untuk mencapai matlamat untuk menghasilkan lah. So, penghasilan pump hidrolik tanpa bergantung kepada tenaga elektrik memiliki potensi untuk mengurangkan kos operasi dan kesan keseluruhan terhadap alam sekitar. So, yang keduanya adalah menentukan kadar alir yang boleh dihasilkan. Sebagai objektif kedua, kami akan menjalankan ujian eksperimen untuk menentukan kadar alir maksimum yang boleh dihasilkan oleh sistem pump hidrolik yang kami kembangkan. So, penentuan kadar alir ni akan menjadi asas penting dalam aplikasi praktikal projek ini, dan kami akan menggunakan data eksperimental untuk merancang dan mengoptimumkan sistem. Yang ketiga adalah mengukur parameter air tasik sebelum dan selepas penggunaan hydraulic pump.
So bagi mengukur impak penggunaan sistem pam hidrolik terhadap alam sekitar, kami akan menjalankan pemantauan parameter air di tasik yang menjadi tempat kajian. Sebelum dan selepas penggunaan sistem kami akan mengukur kualiti air, suhu dan faktor-faktor yang lain yang relevan. So benda ni akan membantu kami menilai kesan projek terhadap tasik dan persekitaran di sekitarnya. Jadi projek ni adalah usaha kami dalam mencari penyelesaian yang lebih berkesan dan lestari dalam bidang hidrolik. So kami berharap projek ni akan memberi sumbangan positif kepada industri dan alam sekitar. Seterusnya adalah skop kajian, di mana kajian ini bertujuan untuk, yang pertama adalah untuk mereka bentuk dan menghasilkan pam air tanpa menggunakan kuasa elektrik atau petrol. So dalam bahagian pertama projek ini, kami akan merancang dan menghasilkan sebuah pam air yang beroperasi tanpa menggunakan kuasa elektrik atau petrol. So pam ni akan direka dengan saiz yang sederhana, memanfaatkan teknologi hidrolik atau mekanikal yang inovatif. Seperti yang kita nampak, ada lakaran untuk projek ni. So dalam lakaran ini menunjukkan bahagian asas reka bentuk pam, seperti di gambar rajah nombor 1 adalah untuk air masuk, dan yang nombor 2 tu adalah untuk air keluar dari injap. Yang ketiga adalah air keluar dari pam, dan yang keempat adalah injap buangan, dan kelima adalah injap sehala, keenam adalah tangki tekanan. So untuk skop kajian yang kedua adalah untuk menguji kebolehkerjaan pam air di tasik JKA, iaitu di PSA. Adalah untuk mengukur keupayaan pam yang kami hasilkan. So kami akan menjalankan ujian di tasik JKA, di mana adalah terletak di PSA. Kami juga akan mengukur dan merekod kadar aliran yang mampu dialirkan oleh pam ni dalam pelbagai situasi. So data-data ni akan membantu kami menilai prestasi pam dalam konteks yang sebenar. Untuk skop kajian yang ketiga adalah untuk menguji perimeter air tasik sebelum dan selepas penggunaan pam. Untuk projek ini juga melibatkan pengujian beberapa perimeter air di tasik PSA sebelum dan selepas penggunaan pam. So ini termasuk pengukuran kualiti air, suhu dan faktor-faktor lain yang relevan. So selain itu, proses pengaliran semula air ke tasik sebagai satu langkah dalam merawat pengaliran air di tasik PSA. Dan kami akan melaksanakan uji kaji lanjut mengenai perimeter air tasik PSA di makmal alam sekitar, di mana adalah bengkel di Jabatan JKA. So benda ni akan membantu kami mengumpulkan data yang lebih terperinci untuk menilai kesan projek terhadap tasik dan persekitaran sekitarnya. Bagi kepentingan projek pula, ianya dilakukan untuk membantu komuniti yang mengalami kesukaran ataupun masalah daripada sistem bekalan air ataupun sistem perpaipan untuk melakukan kerja-kerja yang fleksibel ataupun peladangan dan peternakan. Seterusnya, ia juga membantu dari segi kos untuk mendapatkan sistem bekalan air bagi mereka yang kurang berkemampuan. Dan akhir sekali, dengan produk yang direka ini, ia mudah untuk diselenggarakan kerana setiap bahagian-bahagian produk boleh didapati di kedai-kedai yang menjual alatan
ataupun bahan-bahan penyelenggaraan. Sekian, terima kasih.